Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم صلاة تاما على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Alhamdulillah, semua rakan-rakan sahabat yang bersama dalam platform Tazkirah Pagi di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Terasa sangat pagi kan? Dengar bunyi kokok ayam lagi. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran yang tak terhingga ke hadirat Allah. Sekali lagi, kita dapat menjengah pada hari yang baru dan kita bernafas dalam keadaan syukur tak terhingga ke hadirat Allah. Kita menjadi seorang yang mukminina billah. Kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat mengharapkan agar keimanan kita ini akan sentiasa bertambah dan bertambah. Pernah ditanya kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib dan sebelumnya soalan yang sama telah ditanya kepada semua para sahabat yang lain. Soalan itu ialah ayyu yaumin afdal? Ayyu yaumin afdal ya Ali? Maka Sayyidina Ali berkata, sekiranya kamu tanya kepada semua sahabat-sahabatku yang lain, nescaya mereka akan berpegang dengan apa yang diberitahu oleh Rasulullah, bahawa hari yang terbaik adalah hari Jumaat, yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, yakni merupakan Sayyid, penghulu atau pemimpin kepada semua hari-hari yang lain. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka aku berkata, hari yang terbaik kamu adalah hari di mana kamu dijemput pulang oleh Allah ketika imanmu berada pada puncak yang paling tinggi. Kerana itu semua yang dikasihi sekalian, selagi mana kita masih bernyawa, Allah masih pinjamkan lagi yang namanya umur. Maka kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan iman kita kian bertambah, yazid wa yazid wa yazid wa yazid, sehinggalah kemuncak keimanan kita pada saat kita bertemu dengan Allah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rakan-rakan yang bersama, yang menyaksikan, yang melihat apa yang kita bincangkan di pagi hari, pagi yang mana Rasulullah pernah mendoakan kepada kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doakan bagi orang yang jaga, yang bangun, yang bertasbih pada ketika ini, bahkan orang yang keluar menguruskan rezekinya pada hari ini di awal pagi, Nabi mendoakan, ya Allah, berkatkanlah bagi umatku di awal pagi mereka. Sekarang kita berada pada awal pagi dan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memulakan hari kita dengan awal pagi, dan inilah insya-Allah ciri-ciri kecemerlangan. Dalam sedikit kesempatan masa pada pagi hari ini, kita tahu hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Dan
kita digalakkan supaya kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Ya, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan memberi makan. Sehingga menjadi seolah-olah pada zaman manusia berpegang teguh dengan roh agama, hari Jumaat menjadi benar-benar hari raya kepada orang-orang fakir. Kerana sifat pemurah di kalangan orang-orang berada menjadi-jadi pada hari Jumaat. Sehingga orang kafir, sehingga orang miskin menganggap bahawa hari Jumaat ditunggu oleh mereka untuk mereka makan lebih sedap, lebih enak, lebih lazat. Kenapa? Sebab orang-orang baik merayakan hari, menjadikan ibadah mereka meningkat dan bertambah pada hari Jumaat ini. Dan yang pasti yang kita nak bincangkan sebentar ini juga adalah pada hari Jumaat, kita sangat digalak secara khusus oleh Nabi untuk memperbanyakkan aktiru, perbanyakkanlah selawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan dengan pelbagai sirat. Cara yang penting adalah kita mengucapkan sebanyak-banyaknya salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semua yang dikasih sekalian, hari ini sebenarnya perbincangan kita bukan tentang fadilat berselawat kepada Nabi pada hari Jumaat. Kerana saya yakin rakan-rakan yang sama-sama dalam perbincangan kita ini, dalam sembang-sembang pagi hari ini, telah tahu bahawa fadilat, kelebihan seorang selawat sangat besar. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Selawat kepada Nabi satu kali, Allah selawat pada kita sebanyak 10 kali. Bayang kalau kita selawat sebanyak 10 kali, man salla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan. Orang yang selawat 10, Allah pula akan selawat pada kita sebanyak 100 kali. Wa man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan. Kalau kita berselawat kepada Allah, berselawat kepada Nabi sebanyak 100 kali pagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan pelbagai selawat yang sampai kepada kita oleh para ulama. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita. Ya, Allah memberikan keampunan, kerahmatan, keberkatan kepada kita sebanyak 1000. Cuba bayang, 1000 keampunan, 1000 kerahmatan, 1000 keberkatan daripada Allah. Bukankah menjadikan kita orang yang paling bertenaga, menjadikan orang yang resourceful, orang yang punya daya sumber yang sangat kuat untuk berhadapan dengan ujian pada hari ini, persoalan pada hari ini, bahkan perjuangan pada hari ini. Rakan usrah yang dikasih sekalian, jadi sebab itu saya tidak nak bercerita tentang fadilat, kerana fadilat Masya Allah sangat mendorong kita dan tersangat banyak. Apa yang saya nak ajak perbincangan kita pada hari ini adalah kenapa pada Sayyidul Ayyam maka Nabi meminta kita berselawat kepada Rasulullah. Apakah bentuk kesan pemikiran yang berlaku kepada pemikiran kita, bahkan jiwa kita, hati kita, roh kita, insya-Allah. Semua yang saya kasih sekalian, ya, kita tengok sekarang ni pun kita pada hari Jumaat. Kiraan hari Jumaat, yakni 7 hari dalam seminggu, telah ada sejak daripada zaman jahiliyah lagi. Artinya, orang-orang Arab di zaman lampau telah mengira hari mereka bermula daripada Yaumu Ahad dan habis pada hari Sabat, ya. Kiraan tersebut telah pun ada Isnin, Selasa, ya, kita panggil Selasa orang Melayu, Yaum Ahad, hari yang pertama, Itsnain, hari yang kedua, Thulatha, hari yang ketiga, Rabu kita panggil Arbi'ah, hari yang keempat, Khamis, hari yang kelima, Jum'ah, ya, hari himpunan, ya.
Kemudian hari yang akhir adalah hari Sabat, hari Sabtu. Dimula balik hari. Itu kiraan telah berada sejak daripada zaman lampau di zaman jahiliyah. Artinya zaman datuk-datuk Nabi SAW telah menggunakannya. Bahkan kalau kita lihat bahawa kiraan 12 bulan ya, dalam kalender yang kita pakai pada hari ini, kita berada di hujung Jamad. Kita masuk nanti insya-Allah pada bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, sampailah kepada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian kita mula masuk pada Muharram, kita pergi balik pada Safar. Baik, semua kiraan 12 bulan itu telah pun ada sejak daripada zaman sebelum daripada Islam dan bahkan lebih ratusan tahun sebelum itu. Ya. Cuma kalau kita tengok dalam sejarah bermula daripada datuk Nabi yang bernama Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Pada ketika itu pada datuk Nabi yang bernama Kilab, beliau telah memanggil orang-orang Arab dan mereka berkumpul ketika itu di Makkah, ya, di Makkah dan berhimpun di Kaabah. Dan mereka berkumpul lebih khususnya di Balai Bani Nadwah yang telah dibina asasnya oleh Qusay ibn Kilab. Ya. Jadi dapat ayah kepada Kilab telah membuat satu balai, dan di antara keputusan yang diputuskan sejak daripada zaman Kilab adalah pada ketika itu meletakkan dan menetapkan secara serata bagi orang-orang Arab bahawa bulan itu sebanyak 12 bulan. 12 syahra. Dan 12 bulan ini diputuskan untuk menggunakan nama yang kita sebutkan tadi. Sebab sebelum itu mereka tidak panggil Muharram dengan Muharram, mereka tidak panggil Safar dengan Safar. Ya. Ada nama-namanya yang tersendiri. Kemudian lebih kurang 150 tahun sebelum lahirnya Nabi SAW, mereka telah pun berpakat untuk menggunakan kiraan bulan sebanyak 12. Ya. Kemudian mereka juga menetapkan adanya bulan-bulan haram. Ya. Kenapa? Sebab penetapan tersebut sebagai satu pelaksanaan kepada penjagaan ibadah haji yang telah pun dilalui dan dilakukan oleh mereka sejak zaman-zaman berzaman. Jadi kerana itu kita dapati bahawa hari Jumaat juga diputuskan sebagai hari yang penting bagi orang Arab. Maknanya orang Arab sebelum Islam lagi memahami, sebab itulah pada kiraan hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, sampai pada Jumaat dia bukan pada Yaum Sadis, ya, tetapi merujuk kepada hari itu, hari yang merupakan satu hari perhimpunan, satu hari yang dimuliakan. Maka semua yang saya kasih sekalian, apabila pada hari yang memang Allah telah takdirkan kemuliaan yang banyak, ya, sebab Allah dengan rahmatnya, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah melebihkan hari berbanding hari-hari yang lain, supaya pada hari itu bila kita melakukan sesuatu kebaikan biasa tetapi dilipat gandakan oleh Allah ganjarannya, ya. Begitu juga pada bulan, contohnya bulan Ramadan, dia sama berbanding bulan-bulan yang lain, tetapi kerana rahmat Allah, 2 rakaat di bulan Ramadan berbeza dia berbanding bulan-bulan yang lain. Begitu juga rahmat itu ada pada tempat, seperti contohnya kalau kita pergi menunaikan haji atau umrah, solat kita dalam masjid yang sama 2 rakaat, Masjidil Haram, tetapi tak sama dengan tempat-tempat yang lain. Jadi kerana itu semua yang saya kasih sekalian, hari Jumaat yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, kita disuruh berselawat. Apa yang sebenarnya nak terbentuk dalam pemikiran kita, Sayyid adalah merupakan ketua ataupun penghulu. Biar saya patah balik ke belakang sebentar, apa peranan kita sebagai seorang hamba Allah, makhluk Allah di atas muka bumi? Ingat, kita ada 3 peranan besar. Ya, saya memegang peranan tersebut, tuan-tuan juga berpegang dengan memegang peranan tersebut. Apa peranan kita di atas muka bumi? Yang pertama, kita sebagai abdun. Kita adalah sebagai abdi kepada Allah. Kita hamba abdi kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai khalifah, seorang yang manage, seorang yang urus dunia ini.
Dan yang ketiga adalah kita sebagai imam, kita sebagai leader. Waja'alna lil muttaqina imaman. Kita itu berdoa kepada Allah dan doa ini dibaca oleh semua orang. Jadikanlah kami kepada orang-orang bertakwa sebagai apa? Imaman, sebagai seorang imam. Jadi kita ada 3 fungsi, 3 mission sepanjang kehidupan kita. Yang pertama sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah, yang ketiga sebagai imam. Rupanya, ya, bila kita nak menjadi imam, perkara pertama yang kita kena urus untuk menjadi imam yang sebenar. Sebab bila imam, maka dia akan ada makmum yang diimamkan. Bila ada imam, akan ada makmum. Artinya bila kita menjadi pemimpin, akan ada orang yang kita pimpin. Maka kerana itu dalam roh imam ini, ya, dia sama dengan sayyid. Ya, sayyid, yakni kita menjadi penghulu. Ya. Baik, rupanya apabila kita memperbanyakkan selawat pada Sayyidul Ayyam, kepada siapa selawat tersebut? Kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kita berikan selawat itu kepada Sayyid. Ya. Hari Jumaat adalah Sayyid Al-Ayyam. Kemudian kita berikan selawat kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang merupakan Sayyid, yang merupakan penghulu, yang merupakan pemimpin, yang merupakan leader kepada para nabi dan para rasul. Kita dapati bahawa mengajar secara kita tidak sedar, orang yang memperbanyakkan selawat kepada Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, terutamanya pada Sayyidul Ayyam, dia membentuk Sayyid, ya, membentuk Sayyid, membentuk sifat kepimpinan yang hebat dalam hati kita. Dan kerana itulah kita bayang, ya, kenapa? Sebab apabila kita ingin ataupun kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi, apa jadi pada diri kita? Kita tahu dalam fadilat, setiap selawat yang kita lafazkan, maka Allah telah mentakdirkan dan menentukan akan ada malaikat khusus membawa selawat kita langsung kepada Nabi, untuk Nabi SAW menjawab selawat dan salam kepada kita. Ya, sama macam kita jumpa seseorang, kita ucap salam, Assalamualaikum. Maka dia yang mendengar kita akan menjawab, Waalaikumsalam. Dan apabila kita memberi selawat dan salam, tadi kita bagi salam, tetapi bila kita memberi selawat dan salam dan kita berada di Malaysia contohnya, Allah memang menjadikan, sebab selawat di terlampau istimewa, maka Allah menjadikan malaikat untuk menyampaikan salam kepada Nabi, sama seperti saya bagi salam kepada, katalah, Habib Haris, ya, saya bagi salam, Assalamualaikum Haris, maka Haris yang tengok saya, Waalaikumsalam. Maka begitulah malaikat menjadi perantara untuk kita beri salam kepada Nabi, selawat dan salam ke atas Nabi, dan Nabi menjawab macam Haris menjawab. Maknanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya malaikat membawa kepada Nabi, dan kemudian salam tersebut dijawab langsung oleh Nabi kepada kita. Kerana itu semua yang dikasih sekalian, apabila kita pada Sayyidul Ayyam ini, kita memperbanyakkan selawat kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka jadilah kita orang yang rapat dan dekat dengan Nabi. Ialah sebab kita bila bagi salam, saya bagi salam pada Akhi Haris, Assalamualaikum Haris, ya, ataupun saya tak dapat nak tengok siapa yang ada bersama dengan kita pada pagi hari ini, katalah saya jawab salam, spontan akan dijawab salam tersebut. Artinya berlakulah kedekatan dan rapat antara saya dan orang yang diberikan salam. Maka apabila kita rapat dengan Nabi, ya, dalam konteks imaman, dalam konteks sayyid, maka jadilah kita pada ketika itu, kita telah rapat dengan penghulu segala Nabi dan Rasul dan ketua kepada seluruh bashar. Ya. Ana sayyid kata Nabi, waladi Adam. Aku adalah merupakan sayyid, penghulu, pemimpin kepada anak Adam.
tapi seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam, Nabi adalah pemimpin, dan bila kita ucap selawat dan salam kepada Nabi, kita sebenarnya sedang develop sifat kepimpinan dalam diri kita, sebab kita sedang muraqabah, kita sedang rapat, kita sedang rapat dengan siapa? Dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidu Bani Adam. Jadi kan itu, Masya Allah, kalau kita lihat sebab apabila kita umat Nabi, sebab apabila kita menjadi umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena melayakkan diri kita seperti para sahabat. Mereka itu bersedia menjadi para sahabat, mereka perlu melayakkan diri mereka. Mereka tidak boleh duduk-duduk, rehat-rehat dan santai-santai, kemudian mereka mengambil title sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kena persiapkan diri mereka, meetkan requirement supaya mereka itu layak menjadi suhbah orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ulang sekali lagi, apabila kita ucap selawat salam, kita dekat dengan Nabi pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, maka ruh imaman, kepimpinan dalam diri kita akan bertambah. Karena itu kita mendapati bahawa apabila kita mengikut Nabi yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, requirement supaya yang kita meetkan adalah supaya kita melayakkan diri menjadi pengikut kepada Sayyidul Ayyam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin tersebut. Maka pada ketika itu, mari kita fikir, Nabi adalah Nabi terbaik. Dan kita tahu pula kemudian Allah menurunkan kitab. Sebab itu kita beriman dengan kitab-kitab. Apa maksud kitab-kitab? Kitab adalah wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ketuanya adalah Rasulullah. Kemudian setiap nabi dan rasul itu mendapat wahyu-wahyu, mendapat kitab-kitab. Tetapi seluruh kitab itu yang paling tinggi adalah kitab Al-Quran. Jadi kita dah dengar sekarang, pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, kita akan berselawat kepada Nabi SAW yang merupakan Sayyidul Anbiya, bahkan bashar kepada semua manusia, diberikan kepada kita. Bukan pada Nabi itu saja, diberikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat ini adalah Sayyidul Kutub. Sayyid merupakan pemimpin bagi semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut. Jadi kita ada penghulu Nabi, kita ada penghulu segala kitab. Dan sebab itulah bila kita faham sebegini, dia mencabar diri kita, dia challenge diri kita. Adakah kita perlu hanya pada standard yang biasa? Apa standard yang biasa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah meletakkan bahawa ada satu par yang kita kena lihat, dan kita kena lebih daripada par tersebut. Apakah par tersebut? Apakah par yang Allah letakkan supaya pemikiran kita sebagai umat Nabi SAW? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang par yang telah Allah letakkan adalah tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah satu penanda aras, yang Allah kata faddaltukum 'alal 'alamin. Kami Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kelebihan, fadlun, kepada Bani Israel 'alal 'alamin, kepada seluruh alam. Bila? Dahulu. Jadi kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa Bani Israel, kerana adanya nabi-nabi, maka dan adanya kitab-kitab pada mereka menjadikan mereka itu kaum yang tinggi, maka apabila kita mendapat penghulu segala nabi dan penghulu segala kitab, maka kedudukan kita mesti lebih daripada Bani Israel. Dari sudut bukan berbangga seperti Bani Israel yang berbangga, bukan disuruh begitu, tetapi menjadi ummatan wasata yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, atau disebut sebagai khairu al-ummah, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka jadilah para sahabat, mereka berjaya melebihi par tersebut, bahkan mereka mengatasi orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab mereka ada kitab terbaik, mereka ada Rasul yang terbaik. Kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita mendapati bahawa seorang pemimpin
Ya, kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada zaman yang paling mustadaf kita kata ya, ketika dalam keadaan begitu teruk dibantai oleh orang-orang Quraisy, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu hanya menjadi seorang pendakwah, tetapi Nabi menjadi seorang pendakwah, tetapi dalam pemikiran Nabi, jiwa dan sikap Nabi adalah seorang imaman, ya, seorang imaman. Sebab itu bila seorang imaman, dia punya prinsip yang sangat tegas, ya, sebab kita menjadi imam yang baik apabila kita tahu apa prinsip yang kita nak pegang. Pepatah India ada menyatakan, terjemah ke bahasa Melayu lah, pepatah India ada menyatakan bahawa prinsip adalah sebegini. Macam mana? Seekor harimau tidak sama sekali akan memakan rumput walaupun dia terpaksa mati kebuluran. Ya, itu prinsip. Prinsip adalah satu benda yang manusia pegang dan pertahankannya walaupun terpaksa mati. Seperti harimau, dia kerana terlampau lapar, tidak ada daging, dia tidak akan ganti dengan makan rumput. Dia biar mati tetapi mempertahankan prinsipnya. Maka sebab itu kalau kita tengok, bila kita ada prinsip dan terbentuk pemikiran pemimpin, maka kita menjadi leader bukan makmum. Seorang pendakwah dia kena menjadi leader bukan menjadi makmum. Bahkan seorang pemimpin yang dilantik, bukan dia perlu menjadi seorang leader dalam dirinya, bukan menjadi makmum. Ya, berapa ramai pada hari ini kita nampak dia adalah pemimpin, tetapi dia mempunyai pemikiran, jiwa dan roh sebagai seorang pengikut yang orang tidak boleh mengikut kepadanya. Selawat kepada Nabi, selawat kepada Sayyidul Ayyam, membentuk rapat kita dengan Nabi dan menjadikan kita berprinsip dengan prinsip Nabi. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian. Nabi ketika berlindung di bawah kelambu Kaabah, datang Khabbab ibn Arad mengadu kepada Nabi SAW tentang pembantaian yang dahsyat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad berkata, "Ala tad'u lana ya Rasulullah? Ala tastansiru lana ya Rasulullah? Rasulullah, kau tak doa kepada kami ni ya Rasulullah? Ala tastansiru lana? Adakah engkau tak minta agar kami ditolong ya Rasulullah?" Apa dijawab oleh Nabi SAW? Seorang leader, seorang yang ada gagasan dan ada mission, ada prinsip. Ya, Nabi SAW sebagai pemimpin ketika dalam keadaan sangat dhaif pada ketika itu. Dan pasti Nabi tidak punya tentera untuk menghalang orang Quraisy untuk menyakiti Khabbab ibn Arad. Tetapi apa kata Nabi SAW? Nabi mengajak Khabbab ibn Arad dengan kisah. Di zaman lampau, kata Nabi, mereka yang mempertahankan iman. Ada di kalangan mereka yang yumasyatu bi amsyatil hadid, dibaringkan, dibawa besi yang tajam seperti sikat, yang daripada kepalanya, yang daripada kakinya, ditarik besi tersebut, ya, seperti sikat yang tajam, sehingga besi tersebut begitu menghakis, mengikis, sehingga mampu memisahkan daging-daging, kulit-kulit, urat-urat, darah terpercik dan kemudian berpisah daripada tulang-tulang. Dan kemudian besi tersebut ditarik sampailah manusia tersebut dalam keadaan masih hidup, tetapi dia dapat melihat kakinya ketika itu telah terlerai daging-daging daripada tulang-tulang mereka, dan daging tersebut dikokot seperti mana sikat, ya. Dia mengokot daging-daging pada ketika itu sampailah terlepas kulit yang ada pada kepala dan seluruh daging berkumpul di atas kepalanya, kata Nabi SAW. Ada pula orang yang ditanam separuh badannya, lantas digergaji sehingga terbelah dua daging tubuhnya, ya. Tulang tengkoraknya digergaji dan besi gergaji tersebut memakan tulangnya, tulang tengkorak kepalanya, kraniumnya. Kemudian dia terus digergaji dengan bunyi gergaji tersebut mula telah menghiris bahagian otaknya dan membelah kedua tubuhnya, kata Nabi, sehingga terbelah menjadi dua. Dan Nabi memandang kepada Khabbab ibn Arad dan berkata, "Demi Allah, mereka tidak kembali
kepada agama yang asal, melainkan beriman kepada Allah. Apa Nabi kata? Wallahi, aku akan teruskan usaha ini, wahai Khabbab. Sehinggalah kata Nabi, Islam ini akan sampai ke Hadramaut, sampai ke Yaman, dalam keadaan keamanan dalam agama ini yang aku bawa akan menyebabkan manusia boleh berjalan dengan aman di sana dan tak ada benda yang mereka takutkan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Jadi kerana itu semua yang saya kasih sekalian, apa yang Nabi bawa. Nabi seorang berada dalam keadaan yang sangat dhaif, tetapi pemikiran Nabi sangat besar. Tidak menjadi orang yang lemah. Kenapa? Sebab kualiti kepimpinan. Kualiti kepimpinan itulah yang dapat bagi orang yang banyak selawat, terutamanya pada Sayyidul Ayyam. Dan kalau kita tengok banyak sekali sejarah bagaimana besarnya jiwa Nabi, luas jauhnya pandangan Nabi SAW, sebab kita tahu bukan sekadar jiwa yang kuat, tetapi mempunyai pemikiran yang panjang, mempunyai penglihatan yang besar, broad-minded. Itu menjadikan seorang pemimpin adalah pemimpin yang baik. Kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayang ketika perang Khandaq, melata umat Islam, tekanan daripada luar oleh orang Quraisy, orang-orang Yahudi mengoyak perjanjian yang mereka buat pada tahun pertama Nabi datang. Orang munafik melagu-lagukan dengan lagu-lagu yang melemahkan umat Islam. Pada saat tersebut, apa Nabi keluar ketika mereka membina Khandaq? Rasulullah menyebut, Parsi akan jatuh ke tangan kalian. Rom akan jatuh ke tangan kalian. Kalian akan membuka Futuh Mekah. Akan berlaku Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Rakan yang saya kasih sekalian, jiwa sebeginilah melihat ke hadapan sebagai seorang pemimpin. Rabbana ij'alna lil muttaqina imaman. Jadilah kami pemimpin, ayah, ibu, anak, pekerja. Mentaliti, pemikiran, jiwa pemimpin perlu ada dalam diri kita, dan dia akan dekat sangat untuk kita capai apabila kita memperbanyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat insya-Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyakkanlah, lengkapkanlah sampai beribu kali pada hari ini selawat pada Nabi. InsyaAllah kita akan menjadi seorang yang waja'alna lil muttaqina imaman, kepimpinan terbina dalam diri kita insya-Allah. Cukuplah sekadar itu perbincangan kita pada Tazkirah Pagi melalui platform Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Seperti biasa rakan, tolong war-warkan tentang Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, kerana kita mempunyai perancangan yang begitu banyak untuk menyebarkan dakwah tanpa batas, ya, tanpa batas politik, tanpa batas pemikiran, tetapi yang penting adalah kita nak bawa dakwah Nabi SAW yang menekankan akhlak dan ukhuwah kepada masyarakat. Sebab itu marilah sokong, bantu dengan doa, dengan komitmen, dengan share, dengan like, dengan tag, dan beri sumbangan. Ya, saya kira di bawah ni ada kitanya sumbangan. Mungkin ada orang yang dia tak tahu kat mana dia boleh memberikan sebahagian daripada rezekinya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka di bawah ini sangat sesuai untuk kita insya-Allah. Jumpa lagi, hari-hari akan ada Tazkirah Pagi, maka marilah kita bersama-sama. Ampun maaf daripada saya, Zul Ramli bin Muhammad Razali, faqir ila Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.